نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد. بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في الصلاة. بكاؤه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. أخرج أبو يعلى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت فيناديه بلال رضي الله عنه بالأذان فيقوم فيغتسل فإني لأرى الماء ينحدر على خده وشعره ثم يخرج فيصلي فأسمع بكاءه فذكر الحديث. قال الهيثمي: رجال الصحيح. وأخرج ابن حبان في صحيح عن عبيد بن عمير أنه قال لعائشة: أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسكتت ثم قالت: لما كانت ليلة من الليالي قال: يا عائشة داريني أتعبد الليلة لربي. قلت: والله إني أحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: قلت: والله إني أحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل حجره. قالت: وكان جالسا فلم يزل يبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل لحيته. قال: ثم بكى حتى بل الأرض فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض الآية كلها. وأخرج أبو داود عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء. وعند النسائي: ولجوفي أزيز كأزيز المرجل يعني يبكي. هذا في الترغيب. وأخرجه أيضا الترمذي في الشمائل. قال الحافظ: وإسناده قوي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. بكاء عمر رضي الله عنه في الصلاة. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن سعد والبيهقي عن عبد الله بن شداد بن هادي قال: سمعت نشيد عمر رضي الله عنه وأنا في آخر الصفوف في الصلاة الصبح وهو يقرأ سورة يوسف حتى بلغ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وعند ابن نعيم في الحلية عن ابن عمر رضي الله عنه قال: صليت خلف عمر فسمعت حنينه من وراء 3 صفوف. Tajuk yang kita baca iaitu tangisan Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum dalam solat. Tangisan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ketika dalam solat. Tajuk kecilnya iaitu Nabi SAW menangis dalam solat baginda SAW. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha beliau menceritakan Rasulullah SAW tidur di waktu malam, baginda bermalam, sehingga Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu datang memanggil Nabi SAW untuk memberitahu untuk melaungkan azan. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu datang beritahu baginda SAW untuk melaungkan azan. Maka baginda SAW pun bangkit, lalu baginda mandi. Sesungguhnya aku di mana Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya aku melihat air mengalir turun daripada pipi dan juga rambut baginda SAW. Kemudian baginda pun keluar, lalu baginda SAW solat, lalu sehingga aku mendengar tangisan baginda SAW. Di mana Nabi SAW maknanya baginda tidur pada awal malam, kemudian bila dah separuh malam Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu datang untuk bagi tahu Nabi SAW azan. Azan ni azan tahajud. Zaman Nabi SAW dulu azan 2 kali. Azan yang pertama azan tahajud, iaitu Sayyidina Bilal azan laungkan. Ini belum subuh lagi. Kemudian lepas tu bila masuk subuh, seorang sahabat yang lain, Sayyidina Ibnu Ummi Maktum akan lakukan azan subuh. Jadi ada 2 kali azan. Bila lah azan pertama, azan yang untuk tahajud
separuh malam, kemudian datang Sayyidina Ibnu Ummi Maktum akan azan kali kedua. Yang Sayyidina Bilal datang ni itu bila nak tahajud, datang untuk bagi tahu Nabi SAW nak lakukan azan. Waktu tu baginda bangun, baginda mandi. Ni boleh jadi mandi ni mandi, ialah kemungkinan mandi ni mandi, kalau dalam hadis ni itu mandi junub. Jadi Sayyidina Aisyah kata lepas Nabi SAW mandi, Nabi pun keluar pergi ke masjid, baginda solat tahajud di masjid. Dan Aisyah kata sampai aku dengar tangisan Nabi SAW daripada bilik beliau, daripada dalam masjid. Ni kerana rumah Aisyah sebelah rumah Nabi. Rumah Aisyah kat sini. Jadi kalau Masjid Nabawi itu rumah Aisyah kat sini. Sebelah ni dah masjid. Jadi bila malam Nabi keluar dari rumah, Nabi solat kat sini. Jadi bila Nabi solat, tangisan Nabi itu begitu kuat, Aisyah radhiyallahu anha daripada bilik beliau, hujrah bilik, beliau dapat dengar tangisan Nabi SAW. Nabi SAW nangis begitu kuat dalam tahajud. Dalam riwayat lain, Ibn Hibban riwayatkan daripada Ubaid bin Umair, beliau pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Puan beritahulah kepada kami mengenai perkara yang paling luar biasa yang puan pernah tengok daripada Rasulullah SAW." Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha diam. Kemudian lepas tu beliau berkata, pada satu malam Nabi SAW telah berkata padaku, "Hai Aisyah, biarkanlah aku beribadat kepada Tuhanku pada malam ini." Aku pun berkata, aku ni mana Aisyah kata pada Nabi SAW, "Demi Allah, sesungguhnya aku suka melihat Tuan menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala, dan juga aku suka perkara yang menggembirakan Tuan." Mana apa yang kalau Tuan nak buat, kalau itu Tuan suka, apa yang abang suka, maka itu juga saya suka. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menyambung ceritanya. Baginda SAW pun bangun, lalu baginda bersuci, lalu baginda bangun menunaikan solat. Baginda SAW terus menerus menangis sehingga membasahi tangisan baginda, membasahi ribaan baginda. Maknanya peha Nabi jatuh air mata begitu banyak sehingga membasahi riba Nabi SAW. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan lagi, Nabi SAW terus duduk, baginda terus menangis sehingga tangisan baginda membasahi janggut baginda SAW. Kemudian baginda menangis lagi sehingga tangisan baginda membasahi bumi. Maksudnya kena dekat depan Nabi SAW, dekat tanah dekat depan Nabi SAW. Lalu Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu datang, beliau memberitahu Nabi SAW mengenai masuknya waktu solat. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu datang memberitahu pada baginda SAW masuknya waktu solat. Ini kemungkinan ada kala Nabi buat solat tahajud tu kadang dalam masjid. Pernah juga Nabi SAW solat dalam rumah. Jadi bila dah masuknya azan yang kali kedua, azan subuh, jadi yang akan qamat tu Sayyidina Bilal. Jadi azan pertama tu yang tahajud, Sayyidina Bilal azan. Azan kedua Sayyidina Ibnu Ummi Maktum akan azan. Kemudian lepas tu dia nak solat, nak qamat, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu akan qamat. Tapi sebelum qamat dia akan minta izin Nabi dulu. Dia akan minta izin Nabi dulu untuk nak qamat. Wahai Rasulullah, sekarang nak azan dan nak qamat dah. Jadi dia akan beritahu Nabi. Sebab itu antara adab dia ialah Bilal maksudnya muazzin. Kalau nak qamat, antara adab dia tunggu imam. Mana tengok imam dah ada ke tak ada ke, atau minta izin imam. Tapi bukanlah semestinya wajib. Tapi mana tengok imam tu dah ada ke tak ada. Sebab itu dalam kitab beritahu bahawa bila nak qamat ni, Bilal dia kena tunggu imam. Kena bagi tahu pada imam dia nak qamat, minta izin. Atau paling kurang dia dah tengok imam tu dah ada. Baik, jadi Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu datang bagi tahu Nabi SAW masuk untuk nak dirikan solat, maksud nak qamat solat subuh. Bila beliau melihat Nabi SAW menangis begitu teruk sekali, maka Sayyidina Bilal berkata, "Wahai Rasulullah, Tuan menangis begitu sekali, sedangkan Allah telah ampunkan dosa Tuan yang dulu dia akan datang, yang akan datang." Maka baginda SAW pun menjawab, "Tidakkah patut aku menjadi
hamba Allah Ta'ala yang banyak bersyukur kepadanya. Sesungguhnya pada malam ini telah turun satu ayat kepadaku, yang mana celakalah siapa yang membaca ayat itu tetapi dia tidak merenungi dan memikirkan tentang ayat itu. Ayat itu ialah ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Ayat panjanglah. Ayat ini ialah ayat di akhir surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Ayat ini panjang sampai kepada rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Nabi kata celakalah orang yang baca ayat ini tapi tak merenungi makna ini. Dalam ayat ini Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan Allah jadikan langit dan bumi dan segala peredaran siang dan malam. Allah jadikan untuk orang yang berakal, mereka fikir tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi beritahu bahawa orang yang baca ayat ini fikir tentang ayat tersebut. Jadi malam tu bila turun ayat ini, Nabi SAW menangis begitu sekali. Dalam hadis ni Sayyidina Bilal kata kenapa Tuan menangis sedangkan Allah dah ampunkan dosa Tuan yang dulu dan akan datang. Ini dalam hadis ni kita jangan salah faham. Bukan maknanya bahawa Nabi ada dosa. Nabi SAW tak ada dosa. Nabi SAW maksum. Jadi maksud Allah ampunkan dosa Tuan dulu akan datang. Maknanya kalaulah Tuan diandaikan ada dosa pun jangan risau, Allah dah ampunkan. Tapi Nabi memang tidak ada dosa. Nabi, kita sebagai orang Islam beriktikad bahawa Nabi SAW maksum, langsung tak ada dosa. Maksum, tak ada dosa. Tapi ini dikatakan dosa ini diandai. Kalau ada dosa lah, dosa Tuan semua Allah Ta'ala ampunkan. Dalam riwayat lain, iaitu daripada Mutarrif bin Abdullah, daripada ayahnya ni iaitu Abdullah bin Ashikhir. Beliau beritahu bahawa aku pernah melihat Nabi SAW solat pada waktu malam, dan daripada dada baginda keluar bunyi menggelegak seperti mana periuk yang menggelegak kerana tangisan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mana soal di dalam Nabi SAW terdengar bunyi periuk yang menggelegak kerana menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah yang terakhir iaitu berkenaan dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menangis dalam solat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menangis di dalam solat. Abdullah bin Shaddad bin Al-Hadi beliau menceritakan, aku mendengar tangisan Umar yang teresak-esak tangisan Umar radhiyallahu anhu yang teresak-esak dalam solat. Yang ketika itu aku berada di saf yang paling akhir dalam solat subuh. Beliau membaca surah Yusuf sehinggalah beliau sampai kepada ayat innama ashku bathi wa husni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Maksudnya Sayyidina Umar malu pernah jadi imam baca surah Yusuf. Surah Yusuf ni kalau kita kira, kalau Quran yang kita pakai sekarang, surah Yusuf ni 6 muka kemudian tambah 7, lebih kurang 13 muka tak? Lebih separuh juzuk, lebih setengah juzuk. Sayyidina Umar baca sampai ayat innama ashku bathi wa husni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Lepas tu beliau sujud, beliau rukuk, bermakna beliau baca 12 muka. Semayang subuh baca surah Yusuf. Zaman dulu orang iman kuat, jadi baca surah panjang-panjang. Zaman sekarang kalau baca surah panjang tak ada orang main kat belakang. Kan sekarang iman lemah, ni zaman iman kuat. Jadi Sayyidina Umar baca surah Yusuf dekat lebih setengah juzuk semayang subuh, dan beliau menangis, dan tangisan beliau terdengar sampai saf akhir. Begitu kuat. Tapi bukan tangisan buat-buat, tangisan kerana memang takut Allah Ta'ala. Dan dalam riwayat lain, Abdullah bin Umar menceritakan mengenai ayah beliau. Beliau kata, aku solat di belakang Umar radhiyallahu anhu menjadi imam. Aku mendengar tangisan beliau sampai 3 saf. Jadi maknanya Nabi itu beliau menangis dalam solat. Baik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wadina warhamna kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.